Okey, hari ni kita akan belajar bab apa ni? Bab 2 ya. Bab 2 iaitu interest rate fundamentals. Okey? Interest rate fundamentals. So asas kepada pengiraan interest rate. Interest rate ni kalau awak tahu, kalau awak tahu interest rate ni macam contoh awak pinjaman lah. Awak tulis kat chat awak. Awak buat pinjaman apa sekarang belajar? Kan. Tulis sikit. PTTN ke, YPJ ke, sendiri ke, tulis siap. Macam mana awak dibiayai? PTTN, okey, okey, PTTN, okey. Berapa persen dia beritahu? Berapa YPJ lah, Fatin Musrifah. Alhamdulillah, Fatin dapat banyak sikit YPJ. Berapa awak kena, awak dapat? Maksudnya interest dikenakan berapa interest, tak tahu ya? 1% ke? Saya lupa lah. Tak tahu. Tak ingat. Benda yang simple tu tak ingat, apa yang awak ingat? Ha? Okay, lalu. Lagi formula yang saya nak beri. Lagilah. Benda yang simple tak ingat. Ngeri saya nak jawab ni. Kan? Okay. Berapa persen? Ha? Hmm. Semua tak tahu. Okay. Maksudnya interest lah. Tapi kalau bank pun kenakan interest kalau buat pinjaman. Ya Allah Akbar. Sakit kepala lah buat pinjaman dengan bank ni. Gila rasanya. Tu bayangkan Bayangkan lawyer, seorang lawyer bunuh diri tau. Kemurungan. Saya rasa tak, itulah level pandemik sekarang lah. Teruk sebab mungkin salah kewangan ke, banyak kes-kes pandemik ni. Kalau orang Muslim, orang yang Muslim sila tu lah dengar je lah. Kalau orang Muslim tu tak tahulah nak cakap apa itulah, awak digas semayang je lah. Baca Quran sebab maghrib dan selepas subuh uh, dan tahajud dan sebagainya. Okey, interest rate fundamental maksudnya bank akan mengenakan faedah. Ha? Kadar faedah kepada pinjaman contohnya. Eh? Ah, nanti sekejap saya akan beri apa nama? Saya akan beri saya akan pergi apa nama? Yang ni lah. Kejap lah Uh, ni antara contoh faedah lah. Faedah yang kita dapat ke kita terima daripada ni. Tak boleh gerak pula dia punya, tak boleh ubah pula kan? Mana dah. Okey. Interest rate determinants. Okey. Iaitu faktor-faktor penentu bagi kadar faedah. Apakah faktor-faktor yang menentukan menentukan kepada kadar faedah? Kenapa dikenakan faedah? Pinjaman biasanya lebih tinggi. Kalau pinjaman ni kena dengan 7%, 4%, 6%, 8%, berubah-ubah. Dia akan ada formula dia lah. Kalau awak boleh kalau awak boleh apa? Tulis sekejap boleh tak? Ni penting. Ini penting dalam bab ni Okey, kita 5 minit lah kita rehat. Lalu awak tu buat yang ni. Salin salin. Yang saya kata memang kena salin ni.
Jadi awak sekurang-kurangnya awak tulis, dan sambil awak tulis awak baca kan. Real risk free rate, bukan tolak dia. Real risk free. Risk free tu maksudnya satu gabungan ya. Ha. Real risk free. Bukan tolak tau. Maturity risk premium. Default risk premium. Kalau kita boleh, saya boleh lah. Tak boleh ubah pula ni. So tolak ni bukannya tolak tau. Dia adalah risk free ni. Okay, macam contoh uh, dia satu ayat lah. Satu gabungan ayat eh. Cuba lepas ni saya nak beri soalan dan kita buat sama-sama eh. Soalan tu pun awak kena salin. Tapi soalan ni dah ada, saya dah masak dalam grup. So awak boleh salin dari situ pun. Salin lah. Saya tak nak awak, kalaupun print pun boleh eh. Saya tak nak awak tengok. Saya nak orang kata entertain awak lah. Educate awak supaya ianya adalah penting untuk dicetak, di print dan atau disalin. Tapi salin ni memakan masa lah. Tetapi kalau awak tak salin, awak tengok saja komputer, lagi lambat. Awak tak dapat nak highlight. Tak dapat nak tulis. Itu kesilapan saya kot. Selepas saya tak suruh salin, saya suruh tengok saja kat komputer. So yang ini awak kena salin. Kan? Kalau dah siap salin, awak cakap ya, dah siap boleh tak? Agak jelas tak dari tulisan tu? Nampak tak? Jawab kat chat tu ataupun jawab kamu menggunakan mikrofon tu. Tak clear. Oh, okey. Tak clear ya. Bagus. Beritahu. Okey. Saya ada cara kedua, okey? Boleh Alright. Hmm.
Okey, boleh tak awak jawab kat saya ni, clear ke tidak air ni? Hello? Dah hilang? Awak tak nampak langsung ya? Sekejap ya. Oh, nampak sekarang. Okey. Clear tak? Clear Clear. Lebih clear daripada tadi Lebih clear daripada tadi Okey, okey, good, good. Cuma saya hendak sekejap nak tunjukkan muka saya sekejap. Awak boleh tengok. Tak apa muka saya awak boleh tengok nantilah. Tadi saya tengok. uh, Mungkin saya boleh tengok muka saya ni dekat. Saya testing lagi boleh tak yang ni? Start virtual. Okey, saya nak tanya. Yang ni awak nampak tak muka saya tak? Cuba awak ni. Cuba awak ambil seorang lah. PM tepi saya boleh tolong? PM tepi. Sebab masalah ni dia tak clear. Bawa PM tepi. Seorang lah Siapa ketua kelas ni? Lupalah saya. Banyak lah kelas. Ketua kelas. Daus. Daus. Lupa dah. Daus. Ataupun siapa-siapa. Kalau Firdaus tak ada kat sini. PM tepi saya gambar yang awak nampak sekarang lah. Letak gambar saya dengan yang slide saya tu. Okey? Itu penting juga bagi saya untuk dapat makluman. Gambar saya awak tak nampak langsung Oh, okey. Nampak saya dah PM tepi. Muka saya nampak tak muka saya? Muka. Aduh, hai. Nampak sir, tapi kabur. Oh, tak apalah. Tak clear. Okey, nanti saya cuba. Yang ni saya tak boleh estimate sangat sebab setengah rakaman. Nanti saya minta lah seorang dua nanti untuk ni adut. So yang ni saya sebab apa? Okey. So ni formula yang ni default risk premium bukan tolak Boleh tak Bukan maturity tolak risk premium. Maturity risk premium. Default risk premium, maturity semua campur ni. Risk free rate campur inflation premium. Saya tak boleh nak betulkan sini. Saya tak boleh nak betulkan orang kata. Saya tak boleh betulkan tak boleh nak betulkan sini. Kenapa lah. Dia bingung gitulah kan? Dia draw. Okay, alhamdulillah lah. So, boleh saya guna pen merah Pen merah yang marah-marah. Pen merah. Mana pen merah? Merah ni. Okay, pen. So, dia ada risk premium, risk free rate, inflation premium, default risk, maturity risk, liquidity risk. So, nak menetapkan interest rate sebenarnya dia dah mengambil kira kadar
kadar risiko bebas risiko. Contohnya dia dah tetap lah satu, contohnya satu yang tetap 3% lah contohnya kan. Kira lagi inflation, default risk, maturity risk, banyak risiko-risiko ditanggung oleh pihak bank. Default risk contohnya ada yang engkar membayar, pihak apa, pihak peminjam engkar membayar. Maturity date risk, tempoh matang contohnya, sebab terlalu panjang lamanya pinjaman tu. Liquidity risk, orang orang apa, hmm, orang dah bayar, bayar penuh lah, maksudnya dia tak bayar, dia tak buat pinjaman kurang dan sebagainya. So awak hafal je lah, 1, 2, 3, 4, 5. So yang ini saja dia punya key question dia, dia punya key question dia, ataupun dia punya apa, ni awak kena salin. Yang ni kena salin. Sebab nanti saya akan beri jawapan dia. And analyze evaluating securities has obtained the following information. The real rate interest is 2% and expected to remain constant of the next 3 years. Inflation is expected to be 3% next year, 3.5% the following year, and the 4% the third year. The maturity risk, risiko matang, premium, maturity risk premium is estimated to be 0.1 times T minus 1, where T is number of years to maturity. Liquidity premium on the relevant 3-year securities is 0.2%. Liquidity premium. And risk premium on relevant risk premium, kena bezakan banyak ni. On relevant 3 years securities is 0.6%. Yang merah-merah tu orang kata formula dia lah. Dia masuk formula je. Sementara tu awak salin dululah. Tak apa, yang ni saya akan copy paste nanti. Uh, yang ini dapat gambar besar, dapat muka besar tak? Muka saya besar tak? Dapat? Nampak saya?
Oh. Handsome. Okay. Kalau dah siap, awak tambah sikit markah awak sebab awak puji saya. Okey. Kalau dah siap, beritahu. Tak apalah kita membazir masa. Bukan membazir masa lah ya. Hmm. Ada hikmah je lah. Ada manfaat dia awak salin mungkin. Uh, Sebab ia mewakili markah lah kan. Uh, Sebab nanti dalam recording awak tu akan nampak yang yang gambar kecil tu. Sebab tadi saya sharekan dengan Google Meet, saya share aja saya lebih clear. Tetapi yang nampaknya yang ni Uh, Kalau dah siap, kita akan siap dah salin ya. Dah siap?
Dah salin, sir. Okey, alhamdulillah. Good. Okey, yang ini kita akan jawapan dia. Saya sekejap saya akan berikan jawapan dia. Cuma saya share sekejap saya share yang jawapan dia. Okey, saya akan guna digital pen tu kan. Saya akan gunakan digital pen. Warna biru lah. Okey. Yang tadi tu soalan yang sama ni saya rasa. So, salin tu Treasury Security has no. Treasury maksudnya yang macam ASB tu has no default risk premium or liquidity risk premium. So, formula dia kalau untuk setahun tu, what is the yield for T-bill? T-bill ni maksudnya, kalau boleh tahu saya, T-bill ni ialah treasury treasury security ataupun macam ASB lah, tak ada risiko, no risk. Tetapi dia masih ada formula dia ialah, tapi awak jangan risau, soalan ni tak pernah keluar lah, tapi saya takut keluar je. So, R T1 sama dengan R campur IP1 tambah MRP1. Okey. Real rate of interest ni. Inilah R Sekejap Inilah R. R star. R star bukan bulat Saya betulkan R star. Ni. R star. Dan kala-kala buku lain R star ni sama dengan, boleh tak tulis RFR, risk free rate lah. Kadang-kadang R star, mungkin sebab RFR tu terlalu panjang, dia guna R star, risk free rate. Macam ASB, return tiada risiko. ASB tak ada risiko kan pulangan dia. Jadi dia
So, kita cuba ambilkan. Dia tak ada risiko. Return tak ada risiko. Jadi, dia adalah R star. Jadi, R star dia, saya boleh beritahu dia sebagai berapa persen? 3%. So, dia jawab ni. Lagi satu IP dia. IP, ni formula awak kena hafal Ni formula. Ni formula awak kena orang kata ada buku kecil boleh tak? Boleh tak? Tulis sikit. Dalam buku kecil, buku khas. Buku kecil. Bukan buku yang awak tulis ni, buku kecil. Itu namanya buku formula. Boleh yang saya katakan, orang kata formula je. Kalau saya kata formula, kadang saya terlupa nak beritahu, ingatkan. Masuklah buku tu. Okey. Sebab lepas ni banyak formula. Okey. Kalau nanti awak ingatkan saya akan beri formula daripada UTM saya akan beri formula. Tapi saya tak nak buat sekarang lah sebab saya tengah ngajar ni. Mungkin selepas ni lah ada seorang dua yang nunggu saya. Boleh? Seorang dua yang rasanya tak pernah datang, ada yang tuang ke, awak redha lah tunggu saya. Jangan left out dulu. Yang agak masa kelakar, okey semua boleh keluar. Tapi awak sama-sama keluar, janganlah yang ada problem kelakar sebelum tu. Tunggu saya lah. Untuk awak teman saya lah. Kalau tak saya, okeylah awak, kalau saya pun suka keluar pula. Minum air kopi lagi sedap. Okey. Bagus juga lah satu idea formula saya ni. Okey. IP ialah apa? IP ialah inflation. IPI stand for inflation. Okey? Yang ni ialah inflation. Saya pakai baju kot ni panas Bagus juga baca sauna. Baca sauna. Tapi smart lah gaya kot ni. Handsome. Smart lah gaya kot ni. Berpeluh-peluh saya. Dah betul. Okey. Berpeluh-peluh saya. Sebab video ni sampai saya meninggal pun saya ada saja. Sebab ini pun dah tahu buku ni pun rasanya 20 tahun lepas ni juga formula je. Saya rasa benda ni akan digunakan lah. Sebab tu saya kena cantik-cantik sebab smart Kalau saya pakai baju singlet ke cik ni benda dah. Saya pertama kali aduh. Tapi ada seorang tu kurang ajar betul tak logik dah. Sudah cikgu cakap 20 lebih, anak cikgu pun dah besar. Itu statement yang kurang ajar pada saya Sebab betul awak cakap 20 lebih Okey. Dia tak percaya sudah kata ni. Okey, inflation IP ni. Ni inflation perkataan inflation premium is expected to 3%. So IP sama dengan apa? 3%. Boleh lagi satu MRP ni agak susah. MRP ialah maturity risk premium ni. Dia ada kasih formula. Ini memang susah lah. Sebab tu tak keluar exam. Tapi ada sekali tu keluar. Okay. It's expected to be 0.1 times T. Dia akan berilah T minus 1. So MRP ni sama dengan apa? MRP ni sama dengan 0.1 kalikan T minus tolak 1. Okey? Jadi, dia punya ni R star, R freeze free rate ialah 3%. Awak kekalkan dulu 3%. Jangan awak tukar dulu 0.03, jangan. Awak buat tak apa. Step dia banyak. Alhamdulillah. Campur dengan inflation ni berapa persen? Tulis. Inflation berapa persen? Inflation IP berapa? Tulis kat awak punya chat boleh? Inflation berapa persen? Kelvin, apa nak tanya Kelvin? Okey. Apa? Kelvin nak tanya ataupun tulis dalam WhatsApp tu? Bukan, dalam chat tu. Okey, IP tu berapa? IP berapa persen? 3%. Bagus. Nanti saya suka dengar. MRP R star 2%. Silap 2%. Okey, 2%. Okey.
Saya tersilap. MRP ialah formula dia ialah apa? MRP ialah 0.1, ya. Jadi T ialah apa? T tahun, ya. T adalah number of years to maturity. So kalau macam treasury, kita anggap T dia ialah 1, eh. 1/1%. Yang ni T sama dengan 1. Okey. Dia tak ada maturity lah. Ataupun dia setahun lah. Sebab dia jangka pendek bukan jangka panjang. Okey. Dan 2% ni kalau awak ungkapkan, dia akan menjadi berapa? Dia akan jadi apa? Tak apalah. So 2% akan jadi apa? 0, apa? 0.02, kan? Campur dengan 0.03, campur dengan apa ni? Cuba selesaikan. 0.1 kalikan dengan 1/1 lah apa? 0%. 0.0 lah kosong. Jadi dia berapa? Senanglah, 200 tambah 300 adalah berapa peratus? 0.05 ataupun 5%. Maksudnya yang ini kira dianggap sebagai apa? Kalau akan datang, yang ini tak awak abaikan pun boleh. Boleh, ingat, sebab dia akan jadi kosong juga. Kalau dia T, kalau tak diberitahu T tu, dia anggap sebagai 1. So MRP ni abaikan. So awak buat jawab dalam kadang-kadang ada satu buku tu, Asta tambahkan dengan apa? Asta tambahkan dengan IP. Risk free rate campur inflation. Okey. 2% tambah dengan apa? 2% tambahkan dengan 3%. Okey. Boleh faham tidak? Ada pertanyaan? Awak salin dulu. Awak jangan risau. Kita akan habis juga pukul 5.30. Sebab Sir, nak ya. tanya. Yang MRP tu kalau yang setakat yang soalan ni tak payah kira? Abaikanlah sebab dia kosong. T dia kosong. Jadi satu kosong kan. Jadi apa pun nombor, kalau kosong, kali dengan apa pun nombor, kosong. Jadi awak abaikanlah. Tak payah tunjuk pun tak apalah. Ya? Bagus soalannya. Soalan ni saya awak tahu, cuma awak nak peneguhan, nak kepastian. Okey? So kalau boleh benda ni awak orang kata jalan kerja jangan tunjuk dalam buku kecil, sebab nanti dah jadi macam buku nota lah buku kecil tu. Okey? Tapi untuk selamat lah, awak buat jugalah MRP tu. Tetapi yang saya tengok buku lain dia tak ada MRP kan. Sebab dia apa nama, TB ni maksud security, treasury security, saham kerajaan, treasury saham kerajaan. Contohnya ASB, ASB kan mana dia beri free rate dia. Maksudnya awak kalau masuk duit memang ada return dia. Tak ada benda rugilah. Nanti awak ingat nanti sampai mati awak ingat. Maksudnya kalau awak bila mana awak rugi, bisnes 100,000 duit, and then awak bisnes then rugi. Kalau awak masuk dalam ASB dapat at least 5,000 kan, 5% kan. So hati-hatilah dalam awak punya investment. Kadang-kadang ada juga berlaku baru tiap-tiap hari ada berita ditipu, scammer ditipu. Ditipu, dia kata dia dapat 1 juta, kena bayar ni dulu kan. Dia memang pandai betul, licik betul lah.
Dah siap belum ni? Hello? Dah sudah. Okey, bagus. Soalan B tu agak susah sikit. What is the yield on 3-year T-bond? T-bond. Okey, saya akan, yang ni okay, kalau sudah boleh saya akan delete lah delete supaya tak kelang kabut lah, tak baik sangat tak kelang kabut. Kenapa pula dia tak boleh guna? Ah. Okey. Kelang kabut juga dia buatnya ni. Okey, sebab yang ni memang saya buat cara baru saya mengajar sebab biasanya saya akan terus saya beri jawapan tanpa tengok pada soalan kan. So saya terus pada B pula ya. Saya terus pada B. B. No default. Oh yang ni lah. B tu bond B bond. Ni B Ni soalan B, okey. Has no default risk premium. Oh sorry bukan. Ni sama A pula. Ni B corporate bond lah. Ni B, sorry, silap. Unlike treasury security, corporate bonds, B tu untuk bonds three bonds tu. Okay. Corporate bonds have both default risk premium and liquidity risk premium. Okay. So formula dia ialah okay, saya dah boleh menggunakan ni boleh menggunakan digital pen. Okay. Jadi formula dia ialah sebab dia ada bond tu ialah dia ada berapa tahun? 3 tahun Bond ni adalah satu pinjaman yang saya ajar dulu. Dia adalah satu pinjaman. Okey. So dia adalah pinjam
bond lah, bond 3 tahun macam tu. Dikatakan apa? A number of years dia lagi on 3 years. Dalam soalan dikatakan bahawa 3 tahun ni. Tengok 3 tahun. Yang tadi kes 1 tahun saya silap. Tadi saya silap. Awak gunakan formula tadi sebabkan apa? Dia punya T sama dengan 1 tadi saya silap tadi. Maksudnya formula yang nombor 1 tu awak kekal MRP tadi. Yang MRP tu jangan abaikan lah. Maksudnya saya silap tadi. Maksudnya abaikan maksudnya dia adalah jadi kosong lah kan. Tetapi kalau dia contoh T dia sama 2, so awak 2 tolak 1 lah ya. Betul kan ya? Bukan betul kan? Dah betul lah tadi. Cuma saya kata kalau abaikan tu silap sikit. Jadi yang kedua ni, corporate bonds ni ialah return uh, RB 3 bond 3 tahun ialah R star risk free rate tambah dengan IP3 untuk inflation premium untuk 3 tahun tambah dengan MRP3 market MRT apa maturity risk premium untuk 3 tahun. Okey. Dan seterusnya awak selesaikan R star ialah berapa? Berapa persen? 2%. Inflation premium maksudnya ada berapa tahun tu? Ni senang. Inflation premium ada berapa tahun? 3 tahun Yang ini inflation is expected to ini tahun pertama ialah berapa persen? Tahun pertama 3%. Tahun kedua ialah 3.5% dan tahun seterusnya pun 3 perpuluhan berapa? Tahun seterusnya ialah 4%. Teruk lah soalan ni. Patutnya tulis sini 4%. Kan? The third year. So awak betulkan soalan. Bukan betulkan lah. Dia kelirukan 4 ni. Awak tulis 4%. Third year. Jadi IP ni untuk 3 tahun. Awak campurkan semua. Iaitu apa? 3% tahun pertama. Tahun kedua ialah apa? 3.5%. Tahun ke 2, 3, 4 ialah berapa persen? 4%. Okey. Alright. Dan campur dengan MRP. MRP formula dia ni 0.1 ya. MRP ni MRP Okey, boleh tak? Yang ini ialah MRP. Okey. So campur dengan MRP dia ialah 0.1 dia tak berubah. Pemalar 0.1. T dia berapa tahun? T 3. T sama dengan apa? 3 tolak 1. Saya minta maaf tadi yang saya katakan awak abaikan, jangan abaikan. Maksudnya dia bergantung pada T itu berapa tahun. Tempoh untuk pinjaman itu berapa tahun. Yang ini awak kena selesaikan. Boleh ke tidak? Ini cuba awak selesaikan. Guna apa macam mana? Guna 0.02 pun boleh. Awak guna kalkulator pun boleh. Okey? Ini awak selesaikan lah. Ini awak selesaikan. Ni maksudnya awak selesaikan dalam kurungan besar ni. Ni ada satu campur dengan 2 ni. Campur dengan 3 ni. Jadi bila awak dah dapat jawapan, awak buat dalam chat tu. Dalam chat tu. Dalam chat tu tulis jawapan awak. Saya tak akan beritahu betul ke tidak. Tak challenge lah. Tak challenge lah. Tidak apa. Tiada cabaran orang kata tu kan.
Bila siap dengan jawapan akhir dia, jawapan akhir dalam ruangan chat awak di Google Meet. Yang setahu saya ni dah berapa tahun tak keluar soalan ni, tapi saya takut ada keluar lah sebab dia agak beza tahun ni. Ini peratus, okey. 3/1% ni. Peratus sorry. Ada peratus tu. Yang ni, oh yang ada satu lagi dibahagi 3 saya tersilap sikit. Ini bahagi. Sebab dia 3 tahun nak kena bahagikan dengan 3. Kat mana saya nak buat ni? Ni bahagi 3 Okey, tak apa. Saya betulkan lagi lah. Boleh saya betulkan lagi? Supaya nampak lebih besar lah. So ni R P3 sama dengan 2% tambah dengan okey. 3% tambah 3.5% tambah 4%, and then awak kena bahagikan dengan 3. Kenapa bagi 3? Sebab nak cek purata untuk 3 tahun. Saya tersilap. Dicampur dengan 0.1 3/1%. Ni awak cuba buat semula boleh tak? Tak apa, tak apa. So peratus ni awak tinggalkan sebagai peratus. Gitu. Cuba jawab. Dapat berapa rasanya?
Yang lain cuba. RM22.5. Saya cuba buat. Sini 2%. 2% campur 3% campur 3.5 dah 6.5. 6.5 tambah 4 10 point dah. Saya cuba campur terus je. 3 tambah 3.5 tambah 4 bahagi dengan 3. So 3.5%. Okey. So kekalkan peratus tu, jangan ubah. 3.5% campur dengan 3 tak 1, 2 2 darabkan dengan 0.1. 0.4. 0. 3 tak 1 apa? 2. 2 bahagi dengan 2 kali dengan 0.1 ialah berapa? 0.2%. Ni je senang, bukan senang lah. Agak kritikal juga 3.5 tambah 0.2. Yang ini awak akan dapat berapa? 5.7%. Tapi tak apa, jangan risau. Yang ini tak keluar. Tetapi bila keluar, saya akan kembali semula lah nota ini 5.7%. Apa yang betul kat sini? Cuma saya dah permission supaya kita habis setakat ni. Sebab ramai hadir hari ni. Saya kena untuk check attendance Untuk yang C kita akan bincang sekejap lah next class. Okay, boleh okay. Sebab awak pun dah check 3 agak keharapan jugalah. Uh, saya rasa tak ada lagi lecturer yang apa nama, sudah dapat salin belum? Dah salin belum? Morris Rush. Abang kau tanya ni memang ada buku. Saya tengah siapkan. Saya tengah beri saya masa 2 minggu lah untuk saya siapkan buku komplit lah. Okey. Okey, buku ada. Buku ada, jangan risau.
Dan memang saya wajibkan lah. Memang sebenarnya yang saya kata awal dulu, punca kegagalan tak ada buku. Macam ni lah notanya. Macam gini sebab saya anggap sebelum ni memang saya ada sini lah, sebab ada orang komplain jual buku kan. Yelah, yelah harganya saya rasa dalam RM27 itu harga mahal kan. Tapi tak apa, boleh bayar RM5 ke selama 5 bulan lah kan. Jadi dan sampai rumah terus, okey. Jadi benda ni saya buatlah seperti apa pelajar nak. Dia tak nak, bukan kelas dia lah. Uh, Masa tu tak siap. Yang kedua tak siap. Ya. Modul tak siap juga. So saya suruh print. Pelajar tak print punya. Itu yang jadi masalahnya. Pelajar tak print. Dia tak ada printer. Macam-macam hal lah. Macam-macam hal. Okey. Tapi satu hal saya ingat hikmah lah, tak payah belajar bayar. Tetapi masalahnya itulah pelajar tak dapat, tak mana punca, mana akhirnya kan. Okay, stop virtual camera. Stop recording. Okay, kita untuk recording setakat ni sahaja. Nanti kita akan jumpa lagi. Jangan live dulu untuk awak attendance Okay, untuk hari ni kita akan sambung lagi untuk setakat ni. Dan ada soalan C yang saya belum siapkan, dan ada sikit tentang interest rate tu. Dan kita akan sambung lagi untuk chapter keempat, untuk next class. Okay, sikit chapter 3 ni. Okay, sebelum sila subscribe lah untuk kelas chapter 3, Introduction to Finance, Interest Rate Fundamental.